Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Falakal hamdu ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kali ini kita dapat sama-sama sekali lagi berkumpul di surau kita untuk kita sambung kuliah kita yang telah kita tinggalkan pada bulan yang lepas. Ini kira bulan ni kali pertama lah ya. Ingatkan tak ada kuliah. Tapi anak tak pergi mana pun, tak sihat sehari dua ni. Bukan tak sihat apa, rasa lemah badan saja. Tak balik kampung pun. Rumah balik dah sahabat pernah, anak tak balik. Dia balik dulu Sabtu hari tu, hari Ahad. Kita awak balik dulu lah, nanti saya balik. Pas hari-hari tak ada. Dah dia dah balik sini dah. Mana orang tua kena COVID, satu family. Hati pun tak senang lah nak berjalan. Ni semalam pun ingat rumah ajak pergi. Rumah balik semalam dah balik dah. Ajak pergi berjalan rumah adik kat Kajang tu. Malah nak pergi ke mana? Hati tak bersenang. Kan? Mula dia tak sihat, ingat nak balik hari tu. Bila pergi cek positif, tak boleh balik. So anak duduk kat rumah je. Anak keluar pergi semayang je. Semayang balik. Mana baru pun tak pergi. Daripada hari Sabtu hari tu. Kan? Kita pun ada hati yang tak senang kan. Apalah. Okey, baik. Pasal saya punya mak tu ada asma, jadi dia macam tak berapa strong sikit lah. Orang lain okey, demam gitu je kan. Okey, baik. Hari tu kita daripada surah Al-Baqarah, kita dah sampai ayat yang ke-104 hari tu ya rasanya. 106, sorry. Kita dah masuk ayat yang ke-106, di mana Allah Subhanahu wa taala sebut tentang nasakh. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ya. Allah Ta'ala kata kami tidak menasahkan sesuatu ayat atau kami melupakannya, yakni kami meninggalkannya, melainkan kami akan datang yang lain yang lebih baik daripadanya. Ya. Dan saya dah hurailah kepada tuan-tuan apa maksud nasakh. Ya. Agama Islam telah menasahkan agama samawi yang terdahulu. Yang paling dekat dengan kita ialah agama Yahudi dan Nasrani. Dah dinasahkan. Ya. Sebagaimana juga Al-Quran telah menasahkan kitab-kitab mereka. Ya. Dua kitab tu masih ada lah ya, Taurat dan Injil. Dan kalau ada kitab-kitab yang lain daripada agama-agama Islam yang terdahulu, bahkan ia tetap dinasahkan. Ya. Dengan dibangkitkan Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul, dan diturunkan Quran ke atasnya dan hukum hakam yang lain, maka telah dinasahkan. Ya. Tapi Allah Ta'ala telah gantikan dengan yang lebih baik. Ya. Secara amnya begitulah ya. Adapun secara khusus juga berlaku nasakh, di mana ada hukum yang pada peringkat awal dia tidak dibenarkan, at the end dia dilarang ya. Ada hukum yang pada peringkat awal dia tidak dibenarkan, tapi at the end dia dibenarkan. Dan saya dah bagi dah contoh pada tuan-tuan ya. Ada juga perkara yang dulu dibenarkan tapi akhirnya dilarang. Itu saya tak bagi contoh lagi. Contoh apa? Mut'ah. Nikah mut'ah. Tahu nikah mut'ah? Ke dah pernah buat? Ya. Nikah kontrak. Nikah ni untuk satu-satu tempoh tertentu. Tidak ada apa-apa obligation, tak ada tanggungjawab. Nikah tu sekadar nak nikah saja. Ya. Orang kita pun ada terlibat juga tuan.
Ya, pengalaman saya sendirilah ya. Anak dia mengadu kat saya, bapak dia pergi sana buat nikah mut'ah, tapi dah meninggal dah. Ya. Mudah-mudahan Allah Taala mengampuni. Sebab bila dia pergi ke tanah Arab, dia pergi lama. 6 bulan. Kan? Setahun. Larat isteri tak ada sampai setahun. Nak kena cari juga tu ya. Jadi dia perlu kepada nikah-nikah seumpama ini. Ha? Pada peringkat awal, mut'ah dibenarkan. Cuma kata ulama kita, umpama Al-Imam Ibn Arabi dalam tafsirnya, ya, Ahkamul Quran, katanya antara hukum yang kejap boleh, kejap tak boleh, kejap boleh, kejap tak boleh, larangan dan keharusan beberapa kali dalam syarak, sehinggalah at the end ketika pembukaan Mekah, Nabi SAW telah melarangnya sampai hari kiamat. Peringkat awal dulu Nabi benarkan, kemudian Nabi larang, kemudian Nabi benarkan, kemudian Nabi larang. Dan sebagian besar kebenaran itu diberi oleh Rasulullah SAW ketika peperangan. Orang pergi berperang, mana ada bawa bini, mana ada bawa isteri. Jadi ada keperluan di situ. Jadi Nabi benarkan. Habis peperangan, Nabi larang. Kemudian berlaku lagi, Nabi benarkan. Begitulah keadaannya ya. Sehingga kata Al-Imam Ibn Arabi, aku tidak lihat suatu hukum yang begitu keadaannya. Dibenarkan, dilarang. Dibenarkan, dilarang. Melainkan pada pernikahan yang disebut sebagai nikahul mut'ah. Nikah mut'ah. Ya. Sebab itu dalam fiqhun nikah, the science of marriage, bila kita belajar menakah ni, ada beberapa pernikahan yang tidak dibenarkan. Salah satunya ialah nikah mut'ah lah ya. Di samping ada lagi nikah-nikah yang lain. Nikah mut'ah ni makna nikah kontrak. Ya. Dan dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW mengharamkan nikah mut'ah menerusi riwayat Ali bin Abi Talib. Ya. Syiah mengharuskan nikah mut'ah. Saya tak pastilah adakah keseluruhan ulama Syiah membenarkan, saya tak pasti, tapi yang kita tahu yang standard di sisi mereka ialah mut'ah dibenarkan. Ya. Sedangkan Syiah dia mengagungkan Ali, dia kata dia ikut Ali bin Abi Talib. Sedangkan pengharaman Syiah atau sedangkan pengharaman mut'ah ataupun larangan nikah secara mut'ah riwayatnya daripada Ali bin Abi Talib. Dan termak dalam buku-buku sunan, buku sahih kita, termasuk dalam Sahih Al-Bukhari, di mana kata Ali bin Abi Talib, naha Rasulullah an nikahil mut'ah, Nabi telah melarang nikah mut'ah. Sampai hari kiamat dah tak dibenarkan lagi ya. Mana nikah kontrak lah ya, nikah setahun 6 bulan, tidak ada apa-apa obligasi atau tanggungjawab, semata-mata untuk nak melampiaskan nafsu saja ya. Macam tadilah ya. Dia pergi ke negara Arab lama, mungkin dia pergi bawa orang bukan pergi belajar, dia bawa orang ke satu tempat. Biasalah ada orang kita dia bawa orang pergi umrah, pergi rombongan ke mana-mana, pergi ke Saudi kan, umrah atau seumpamanya. Ada orang dia bawa pergi Mesir, bawa pergi menjelajah tanah-tanah Arab dululah, sekarang mungkin tak berapa nak boleh sangat ya. Tapi dulu biasa bawa orang pergi Mesir. Pergi apa? Pergi melawat kubur-kubur. Dia bukan melawat saja tu, ambil berkat lah sana kan. Pergi Syria, pergi melawat tempat-tempat peninggalan sejarah, itu bagus, tak salah. Tapi kadang bercampur dengan benda-benda yang tidak bagus umpamanya itu. Jadi dia perlulah konon-kononnya ya. Maka dia pun terlibat. Jadi tak boleh ya. Itu salah satu nikah yang tidak dibenarkan dalam syarak ya. Nikah tahlil tak boleh juga. Tahlil ni Cina buta lah ya. Dia dah bercerai 3 kali dengan isterinya, ataupun dia cerai talak 3 secara sekaligus, kemudian isteri dia tidak boleh kembali kepadanya, melainkan dia kena kahwin lain, dan dia kena bersama sekurang-kurang sekali. Ya. Nampak? Sabit bin Qais, umpama diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, bila kita belajar tentang pernikahan lah ya, dia diceraikan oleh suaminya, talak 3 lah, kemungkinan 3 kali secara berturut-turut ataupun dengan satu lafaz sekali, tak tahu yang mana satu ya. Kemudian dia nak balik pada suaminya. Sorry, bukan Sabit bin Qais. Sabit bin Qais dalam bab khulu', nikah kerana cerai kerana pampasan, itu Sabit bin Qais. Ini Rifa'ah.
Rifa'ah Al-Qurazi. Ya. Dia ada sahabat-sahabat yang terlibat. Dalam bab li'an ada sahabatnya, Hilal bin Umayyah. Dalam bab khulu', nikah secara pampasan, cerai secara pampasan. Isteri dia nak bercerai dengan dia, dia tak nak cerai. Kalau kau nak aku cerai engkau, kau bagi aku 10,000. Itu khulu'. Tak pernah dengar? Ya, jangan bagi orang rumah tuan-tuan tahu. Kan dia khulu' dengan kita kan? Ya. Tapi as long as kita kena offer kat dia lah. Kalau dia saja, bang ambil duit ni 10,000, awak ceraikan saya. Kalau kita ambil duit tu dengan niat khulu', maka dia jadi perceraian lah ya. Tapi kalau kita tak ambil, tak apa. Ataupun kita yang offer ke dia, kau nak aku ceraikan kau, bagi aku 10,000. Macam tu lah ya. Dia panggil perceraian melalui pampasan. At-talaq ma'a min qibalil mar'ah, mana dia ambil sesuatu daripada perempuan sebagai balasan atau imbalan kepada perceraian yang dia, tolak yang dia lakukan. Itu Sabit bin Qais. Hak ni yang talak 3 nak balik pada suaminya ialah Rifa'ah Al-Qurazi, di mana dia telah menceraikan isterinya sebanyak 3 kali, mana talak 3. Kemudian isteri dia nak balik pada dia. Kenapa? Karena bila isteri dia kahwin, hadis ini diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, katanya isteri kepada Rifa'ah jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak bagi tahu Nabi dia nak balik kepada Rifa'ah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah sebut dalam Quran, fa in talaqaha fala tahillu lahu fa in talaqaha fala yahillu lahu. Macam ayat tu? Fa in talaqaha fala yahillu laha. Ajak. Fa in talaqaha fala tahillu lahu. Saya ingat ayat tu. Fa in talaqaha fala fa in talaqaha fala tahillu lahu hatta tankih zaujan ghairah. Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran, dah diturunkan ayat, bila kamu menceraikan isterimu dalam keadaan talak 3 lah ya, dia tidak boleh kembali kepadamu, tidak halal untuk dia kembali kepadamu, melainkan dia kena kahwin dengan orang yang lain. Ya, dan bukan kahwin saja, Nabi kata kena bersama sekurang-kurang sekali. Sama yang berlaku pada isteri kepada Rifa'ah Al-Qurazi, di mana beliau menceraikan isterinya talak 3, isteri dia jumpa Rasulullah. Isteri dia cerita dah kahwin dengan orang lain. Dia kahwin dengan Abdurrahman bin Zubair, tak silap saya nama dia ya. Dan dia tidak ada kemampuan untuk menyetubuhi isterinya. Jadi dia jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadu pada Nabi, katanya innama ma'ahu mithla hudbatis saub. Apa yang ada padanya seumpama kain, hujung kain, mana lembik lah, tak naik. Kan? Dia tak mampu nak memberi nafkah batin kepada isteri. Jadi dia nak baliklah kepada suami yang asal. Kan? Hadis ni bagus juga baca kat wanita ni, kena berpuas hati dengan suami yang dia ada. Jangan banyak komplain sangat. Ya tak? Kita pun sama juga kan. Ada orang dia marah kat isteri dia katanya kuat membebel lah, itulah inilah, dia pun cerai isteri dia. Dia pun kahwin lain. Dah lah dapat isteri lagi teruk pada isteri pertama dia, pada muka. Sama je, baik suami, baik di pihak isteri ya. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Kita belajar bab munakahat ni sedap tuan, seronok. Bagi saja Afiq munakahat lah pula. Saya tak payah belajar lah ustaz, saya pun nak kahwin pun. Saya dah kahwin dah. Mana tahu kan, ada orang 80 tahun kahwin lagi. Kan, haji-haji semua baru 60, strong lagi kan. Kalau tak nak kahwin pun kita belajar untuk dapat ilmu seronok. Belajar tentang pernikahan melalui apa yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Kerana setiap hukum yang diturunkan ada peristiwa. Belajar peristiwa tu lah hukum tu kita tahu dah. Cuma kita belajar melalui hadis-hadis Nabi SAW berkaitan sesuatu peristiwa. Selain kita dapat memantapkan ilmu hukum kita dapatlah perkara-perkara yang lain ya. Dapat pengalaman, dapat perkembangan, buka minda kita, macam itulah ya. Jadi dia kata pada Nabi, innama ma'ahu mislahu husbatus saw. Apa yang ada padanya, yakni kemaluannya, seumpama kain yang lembut. Kan?
It's not functioning. It's not working. Jadi Nabi kata aturidina antarja ila rifa'ah la hatta tazuqa usailatahu wa yazuqa usailataki. Nabi kata tak boleh melainkan kamu kena bersama dengan suamimu yang baru ini. Kan? Lembik tak lembik? Nabi kata kena bersama. Bukan Nabi kata, saya kata macam tu. Kan? Tak kira kamu kena bersama suamimu yang baru, kamu mesti merasai nikmat suamimu itu dan suamimu mesti merasai nikmatmu itu. Maksud Nabi kata, kalau kita terjemahlah secara perkataan, Nabi kata tidak, melainkan kamu merasa madu suamimu, suamimu merasa madumu. Faham-faham sendirilah ya. Jadi susah juga nak buat tu. Kan? Buatlah macam mana pun. Itu. Jadi tak boleh. Kan? Contoh dia cerai talak 3, kemudian kahwin juga, cuma dibayar upah. Kita ada member, kau kahwin dengan isteri aku satu malam. Kan? Esok kau cerai. Ataupun after few days kau cerai. Aku balik dengan isteri aku balik. Itu dipanggil nikah tahlil. Nikah kerana kita bayar dia, ataupun kita tak bayar pun kalau kita suruh. Dia tolong kita saja. Kan? Kau tolong aku lah. Aku nak balik dengan isteri aku, tak dapat, kau nikah dengan dia dulu. Tak kira lah bayar tak bayar pun. Tapi pernikahan seumpama itu sekadar nak bagi halal isteri dia balik pada suami yang asal, diharamkan, dilarang. Macam tadi juga nikah mut'ah haram, yang ni pun diharamkan juga, yang disebut sebagai nikah tahlil. Ya, kadang-kadang tak bayar pun, kita minta dia tolong, ataupun kita tak minta dia tolong, dia saja-saja nak tolong kita, tak kisah, as long as niat kahwin tu tidak genuine. Makna niat tu sekadar nak kahwin, lepas tu nak cerai. Macam tadilah mut'ah tu kan, dia nikah tapi dah ada niat nak cerai dah. Nikah pada tempoh-tempoh tertentu. Jadi sifat dia tu walaupun berbeza secara secara khususnya, tapi secara umumnya dia hampir sama dengan mut'ah tadi juga. Haram. Dan ada lagi lah beberapa pernikahan yang lain. Baik. Saya di universiti, kalau pensyarah bahagian fiqh munakahat tak ada, saya lah ganti. Ya. Jadi kita kena tahu jugalah sikit sebanyak, kerana kita juga mengajar. Ya. Walaupun bukan bidang saya pun. Tapi kalau nak suruh ajar fiqh muamalat boleh. Fiqh munakahat pun boleh. Sama fiqh muamalat, saya bukan bidang saya, tapi di universiti banyak kali saya mengajar pelajaran itu, dan alhamdulillah lah boleh mengajar dengan baik. Hatta sekarang pun ada beberapa surau saya mengajar fiqh muamalat harta lah ya. Kat sini kat surau Ikhwan lah, Bandar Baru Sungai Buloh, saya mengajar fiqh muamalat dah 3 tahun dah pun, 2 tahun lebih kot. 3 tahun. Setahun mengajar PKP. Boleh lah mengajar sesekala kan masa tu. Tapi yang betul-betul mengajar baru setahun lah ya. Ni baru nak masuk tahun yang kedua. Baru habis mukaddimah. Baru nak masuk bab yang pertama, bab jual beli. Baru dah masuk dah hari tu. Satu lagi di surau di Setia Alam, surau Cahaya Alam. Setia Alam, surau pun Cahaya Alam. Ya. Lepas tu ada lagi surau di sini kat Kubu Gajah ni, apa nama surau tu tau? Baru sekali mula. Adalah 3 tempat mengajar. Boleh lah nak mengajar tu ya. Kerana saya, pensyarah saya masa master dulu memang pensyarah kanan muamalat di UM. Ya. Saya buat master fiqh ibadah. Tapi sebab saya nak belajar fiqh muamalah, saya ambil penasihat daripada pensyarah muamalah. Boleh, dia tak kisah. Janji fiqh jugalah. Orang fiqh ibadah boleh ambil pensyarah fiqh muamalah. Tapi orang fiqh muamalah dia tak boleh ambil fiqh ibadah punya orang. Tapi kalau muamalah dia boleh ambil ibadah. Sebab biasanya orang yang mengajar muamalah dia juga boleh mengajar ibadah. Tapi tak semua orang yang mengajar ibadah dia boleh mengajar muamalah. Jadi alhamdulillah lah ya, Dr. Taqiyuddin tu saya banyak rujuk dia. Di samping saya berkawan jugalah dengan pensyarah-pensyarah muamalah yang lain.
Boleh lah ajar sikit kan. Baik, pasal lagi bab menikah tadi tu ya. Ke situ pergi lah. Kan? Bagi cerah biji mata sikit. Sahabat pergi menikah tadi ya. Sebelum menikah apa? Saya cerita buat apa tadi? Balik sikit. Sebelum bab menikah Cina buta tu, muta'ah tu saya sebut pasal apa? Nasah tadilah ya. Ada benda yang dulu tak boleh, sekarang Nabi benarkan. Saya dah bagi contoh dulu. Dulu Nabi tak benar ziarah kubur semasa di Makkah. Hari ni ziarah kubur dah dibenarkan masa Nabi berada di Madinah. Kenapa dilarang? Kerana di Mekah orang Arab ni selain daripada dia menyembah berhala, dia juga mempunyai kepercayaan tertentu dengan ruh atau orang-orang yang mati. Di samping memang asal penyembahan berhala datang daripada kuburan. Kan? Orang tu mati, dia pergi kat kubur, dia bagi penghormatan, dia buat gambar, dia buat patung. At the end, after hundreds of years, mereka disembah. Sebab itu Nabi SAW amat melarang hal-hal yang berkaitan dengan gambar-gambar. Sehingga Nabi SAW sebut, antaranya dalam Sahih Muslim pada Ibnu Mas'ud, Nabi kata asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Nabi kata orang yang paling diazab pada hari kiamat ialah orang yang membuat gambar. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain, sehingga ada bab yang dibincangkan dalam fiqh tentang gambar. Cuma adalah perbahasan di gambar tu macam mana ya. Rumah kalau ada gambar, malaikat tak masuk. Ya. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi rumah saya, tidak ada satu gambar pun. Even foto saya ke, foto perkahwinan ke, foto keluarga ke, semua dalam laci. Ya. Kalau nak letak gambar tumbuh-tumbuhan ya. Tapi saya tak adalah gambar tumbuhan pun tak ada kan. Walaupun ulama khilaf lah isu ini, dia sudut haram, makruh, gambar yang macam mana kan. Tapi secara umumnya apa-apa yang bersabit dengan gambar saya elakkan lah ya. Kalau gantung di dalam rumah saya tak buat. Sebab Nabi kata malaikat rahmat tak masuk ya. La tadkhul malaikah baitan fihi kalbun wasurah. Dalam hadis Muslim daripada Ibnu Abbas, Nabi SAW mengatakan malaikat tidak masuk dalam rumah yang ada anjing dan gambar. Walaupun ada perbincangan gambar tu macam mana ya. Ada yang kata gambar tu gambar yang berbentuk kerana ia menyerupai berhala. Gambar mujassamah, surah mujassamah. Sekira-kira kalau kita gosok tangan atas gambar tu, dia ada bentuk. Kalau gambar-gambar atas kertas dia tak ada bentuk, maka mereka mengharuskan. Yang dilarang ialah gambar-gambar mujassamah, gambar yang ada jisim seumpama berhala, ada bentuk ya. Sekira-kira kalau diletakkan di tempat panas, bentuk dia tu boleh menghasilkan bayang, maka itu diharamkan ya. Jadi gambar-gambar yang tak ada jisim, dia kata tidak mengapa, ataupun dia sekadar memakruhkan sahaja. Hatta Al-Imam Al-Fairuz Abadi rahimahullah dalam syarah Sunan Abi Dawud, dia menukilkan pendapat Al-Imam Ibn Arabi tentang pendapat-pendapat ulama yang banyak dalam hal ni. Ulama banyak khilaf lah dalam isu gambar ni ya. Hatta ada juga pendapat ulama yang kata gambar itu tidak mengapa as long as dia tidak dipuja atau seumpamanya. Dan ada juga ulama yang kata apa-apa gambar sahaja tidak boleh ya, tidak boleh kalau ia diletakkan secara terbuka walaupun tidak dipuja. Sebaik-baiknya simpan ya. Walaupun ada ulama kata haram, ada makruh tapi bila malaikat tak masuk, malaikat rahmat, kita tak nak lah ya. Kita nak rumah kita ni sentiasa dimasuki oleh rahmat. Dan antara salah satu cara rahmat Allah Ta'ala masuk ialah masuknya malaikat ke dalamnya. Nabi cakap gambar ya. Nabi tak sebut gambar macam mana, walaupun ulama memberi pelbagai pentafsiran.
Tapi dah tak umum larangan-larangan tentang gambar. Boleh kita memiliki gambar, tapi jangan digantung-gantungkan, jangan diletak-letakkan. Malaikat rahmat tak masuklah, dah tak umum hadis itu. Ya. Rumah saya lah ya, rumah orang lain saya tak berani nak larang. Pergi rumah adik kita ada gambar, kita cakap, tapi dia tak nak turunkan, terpulang lah, dia beritahu saja. Ya. Tapi rumah kita, kita yang berkuasa. Ya. Kadang-kadang bila hari raya atau ada event apa-apa di rumah saya nak juga tunjuk gambar kahwin, gambar keluarga dengan anak saya. Kami sekadar meletakkan foto berkenaan di dinding saja, atas almari tu, atas almari tinggi ni, letaklah situ kan. Sebab dia orang nak tengok. Tapi after event saya akan simpan ya. Itu sajalah foto ya. Foto ni ada sedikit keringanan. Yang ulama agak tegas ialah gambar-gambar yang dilukis dengan tangan, sehingga ada ulama yang mengharamkannya secara mutlak. Kita pergi ke Kuala Lumpur, ada orang lukis gambar kita, bayarlah RM50, RM100, kalau boleh elakkan, kerana takut-takut termasuk dalam konteks yang dilarang dan dilaknat oleh Rasulullah SAW. Kalau gambar foto tak apa, sementara hari ni semua ambil gambar, ambil video. Tapi tak perlu dipamer-pamerkan, simpan ya. Itu lebih baiklah ya. Ada benda kita boleh ambil yang terbaik, ambil yang terbaiklah untuk diri kita. Baik. Jadi kuburan ya. Hari ni macam-macam orang buat di kuburan. Orang menyanyi di kuburan, orang berqasidah di kuburan, orang beriktikaf di kuburan, tak apa-apa dilakukan. Dan ada juga yang sampai meminta pertolongan kepada kuburan. Di Indonesia tuan-tuan, dia berkumpul di kuburan, seorang-seorang pergi bercakap dengan batu nisan, gosok-gosok batu nisan, cium-cium batu nisan, minta tolonglah Syekh, saya ni sekarang ni bisnes rugi, tak tolonglah ya. Niat dia minta tolong tu supaya dia minta tolong dengan Allah ya. Tak ada dalam ajaran Islam. Kita belajar akidah, benda tu tidak diajar sama sekali. Tak ada ajar lagu tu. Kalau dia tidak syirik sekalipun, dia adalah wasilah atau jalan kepada kesyirikan. Sebab itu peringkat awal Nabi larang. Yang bersabit kubur sampai nak ziarah pun tak boleh. Tapi bila dia berpindah ke Madinah, orang Islam dah faham, dibenarkan sekadar melawat. Tapi tak boleh buat ritual atau apa-apa yang pelik di kuburan. Melawat saja. Kan? Doa untuk orang mati. Kita ambil iktibar. Fazuruha fa innaha tuzakkirukum bil akhirah. Nabi kata melawatlah kerana dia mengingatkan kamu kepada akhirat. Ingat. Sebab tu tujuan kita pergi kubur, pertama doa untuk orang mati. Bagi salam lah. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Habis. Bagi salam, minta doa. Lepas tu kita iktibar, ambil pengajaran. Ya. Sebagai ulama mengharuskan baca Quran ya. Ketika kita ziarah. Apa lagi? Itu je lah. Lain pada tu tak ada. Apa lagi? Dulu Nabi larang daging korban disimpan, kerana pada waktu itu makanan agak terhad kan? Ramai orang yang memerlukan makanan, jadi Nabi suruh bagi semua kat orang. Tapi at the end Nabi kata kulu wa tasaddaqu wa dakhiru. Nabi kata makan, bagi orang, kemudian simpan kan ya. Bagi 1/3 untuk kita makan, 1/3 untuk kita sedekahkan, dan 1/3 lagi untuk kita simpan pada masa hadapan. Mungkin orang nak datang ke rumah kita, tapi janganlah sampai simpan daging korban sampai berbulan-bulan. Mana adalah portion untuk kita simpan makan esok, makan lusa ya. Tidak salah sama sekali. Larangan hanya pada peringkat awal, walaupun sebaik-baiknya disedekahkan keseluruhannya. Tapi kalau boleh jangan sedekah semuanya, ambil sikit untuk kita dan ahli keluarga makan ya. Kita buat di masjid dan surau. Masjid dan surau dah ambil 1/3 ya, saya tak ingat 2/3 kita ambil kan, betul ke? Dah lama tak buat, tak ingat lah. Kita bagi dekat peserta berapa bahagian?
1/3, 2/3 surau dah ambil. Jadi 1/3 yang kita ambil, mungkin bolehlah kita bagi pada jiran sebelah menyebelah sedikit, lebih pada tu kita makan. Kan? Takut kalau kita simpan untuk kita makan saja, yang surau tu tak sampai ke jiran-jiran kita. Kan? Saya dulu tuan-tuan uruskan korban di Pasar 4, surau tak ambil pun. Semua saya bagi kepada peserta. Saya suruh depo sedekah lah. Sebenarnya boleh je nak ambil 1/3 surau, nak ambil surau pun sedekah juga. Tapi jangan manipulate lah. Kan? Dia bagi AJK surau lebih pula. Ada juga jenis macam tu. Ada simpan banyak-banyak untuk lepas tu keluarga dia datang, kejap anak dia, kejap menantu dia. Ada AJK surau, ada setengah-setengah yang perangai macam tu. Saya pengurusi surau 2 penggal. Boleh. Oh ya, boleh. Jadi kita tahu juga PAPA setengah-setengah AJK kita ni. Jadi pernah saya buat, saya tak ambil pun. Semua bagi kepada peserta. Ada yang saya buat, saya ambil 1/3 ke 2/3 macam. Saya pun tak ingat dah, lama dah. Dapat 5 tahun dah tinggalkan. Baik, itu bentuk-bentuk nasakh ya. Kemudian at the end Allah Taala kata alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Bila Allah Taala sebut segala nasakh-nasakh yang berlaku, sama ada nasakh secara am, Islam menasahkan agama terdahulu, Quran menasahkan Quran kitab-kitab yang terdahulu, ataupun secara khusus dalam hukum hakam Islam tu sendiri, Allah Taala bawa yang baik. Dan Allah Taala kata alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kamu tahu, alam ta'lam, tidakkah kamu tahu bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha berkuasa ya? Tidakkah kamu tahu, alam ta'lam, ta'lam daripada perkataan ilmu ya? Tidakkah kamu tahu, ilmu ni makna tahu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran ada puluhan ayat yang menyebut tentang ilmu. Tak silap saya 86 kali Allah Taala sebut tentang ilmu ya? Salah satu ayat ni lah, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kamu tahu ya? Jadi ia satu perkara yang penting sehingga Allah Taala menyebut secara repeatedly ilmu. Cuma kadang-kadang Allah Taala sebut secara kata nama, isim. Kadang-kadang Allah Ta'ala sebut kata perbuatan seperti ini, alam ta'lam, tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu mengerti. Itu kata perbuatan ya? Kadang-kadang Allah Ta'ala sandarkan ilmu kepada dirinya, innallaha azizun innallaha alimun hakim ya? Allah Ta'ala itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Kadang-kadang Allah Ta'ala sandar ilmu kepada dirinya ya? Kadang-kadang Allah Ta'ala sandar ilmu kepada malaikatnya. Dulu kita belajar surah Al-Baqarah ayat 32. Bila Allah Ta'ala suruh malaikat beritahu nama-nama, tak kala dia mempersoalkan Allah Ta'ala menciptakan Adam, Allah Ta'ala tanya pula malaikat, khabarkan kepadaku nama-nama. Nama-nama adalah, kita pun tak tahu, tapi Allah Ta'ala sebut asma. Wa 'allama Adamal asma. Saya dah baca dulu kan, saya dah urai. Allah Ta'ala ajar pada Adam ini beberapa nama, tak tahulah nama apa. Kemudian Allah Ta'ala tanya malaikat, apa nama-nama itu? Malaikat tak tahu pasal Allah Ta'ala tak ajar. Allah Ta'ala ajar pada Adam tapi tidak ajar pada malaikat. Maka malaikat pun berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau wahai Tuhan, tidak adalah ilmu bagi kami melainkan apa yang engkau ajarkan kepada kami. Jadi benda ni kamu tidak ajar, kamu ajar pada Adam. Macam mana kami nak tahu? Sebab itu ulama kita, tokoh besar dalam mazhab Asy-Syafi'i, nama dia Al-Imam Al-Qadhi Husain. Orang yang belajar fiqh mazhab Syafi'i, kalau tak kenal Al-Qadhi Husain, maksudnya macam dia tak belajarlah mazhab Syafi'i. Dia ni ulama besar mazhab Syafi'i, kurung yang terawal, sehingga ulama-ulama terkemudian, termasuk Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, sentiasa menyebut nama beliau dalam buku-buku yang Al-Imam An-Nawawi karang. Dia ulama yang amat besar. Antara buku dia karang ialah syarahan kepada Mukhtasar Al-Muzani, Al-Imam Syafi'i sendiri. Dan dalam mukaddimah buku itu dia menghuraikan ayat Quran
Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dia sebut tentang ilmu lain. Sebab memang ulama-ulama kita biasanya dalam buku-buku mereka, muqaddimah mereka akan sebut tentang ilmu dulu. Buku hadis baik, buku fiqh baik, biasa dia akan sentuh sikit pasal ilmu, ya. Jadi dia buat bagi ayat Quran ni, dan dia kata apa beza Adam dengan para malaikat, sehingga Allah Ta'ala melebihkan Adam berbanding mereka. Dia kata kerana ilmu. Innallaha faddala Adam alal malaikati bisababil ilmi. Katanya sesungguhnya Allah Ta'ala telah melebihkan Nabi Adam alaihissalam ke atas para malaikat kerana ilmu, bukan kerana sebab yang lain, ya. Kalau nak diikutkan dari sudut, kalau nak diikutkan dari sudut jisim, tubuh badan, kan, fizikal, malaikat mana kita boleh lawan? Tak boleh lawan. Manusia ni lemah, tuan, kan. Malaikat dia very strong, hingga Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ghilazun syidad. Malaikat ni suatu penciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang keras lagi hebat. Jismaniah dia, jisim dia, fizikal dia, manusia tak boleh lawan, kan. Dia dicipta daripada cahaya, very halus, halus sungguh, takat jin dengan syaitan daripada api, kan. Dia daripada cahaya, kan. Takat langit yang ketujuh sampai dunia sekelip mata je kot, kan. Sebab tu malaikat turun naik tu kerja dia biasa saja, kan. Al-muta'aqibun, malaikat yang turun naik, pasal dia fizikal memang kita tak boleh lawan. Habis tu dan mungkin ada sudut-sudutnya lain, tapi kelebihannya adalah dari sudut ilmu. Kerana daripada ilmu lah datangnya iman, di mana iman kita lebih daripada iman para malaikat. Malaikat dia tak tambah, dia tak kurang. Kalau Allah Ta'ala bagi kepada dia iman sepanjang satu jengka, satu apa ni? Jengka, kan? Jengkal pula dah. Dia sejengkal lah. Kalau Allah Ta'ala bagi iman kepada dia satu hasta lah. Dia tidak berkurang dan dia tidak bertambah. Itu yang disebut dalam buku-buku akidah. Imanul malaika la yazidu wa la yanqus. Iman malaikat ni bertambah pun tidak, berkurang pun tidak, kan? Dan daripada ilmu juga datangnya amal yang soleh. Dan macam-macam amalan yang kita lakukan. Ada semaya, dalam semaya ada qiyam, ada rukuk, ada puasa dan macam-macam. Malaikat dia tak ada puasa. Dia tak boleh nak dekatkan diri kepada Allah dengan puasa, pasal malaikat tak makan. Nak puasa macam mana? Memang dia dah tak makan. Puasa ni maksud tak makan. Manusia je boleh puasa pasal manusia suka makan. Jom kita makan je lagi lepas isyak. Malaikat kalau Allah Ta'ala jadikan dia ni rokok sepanjang masa dia rokok. Kalau Allah Ta'ala jadikan dia sujud sepanjang masa dia sujud. Kalau Allah Ta'ala jadikan dia qiyam sepanjang masa dia qiyam. Ada malaikat yang kerja dia rokok saja, ada malaikat kerja dia sujud saja. Jadi kita lebih lah, ya. Kita semayang qiyam, rokok, sujud, qiyam, rokok, sujud, kan. Lebih kita ni berbanding mereka. Dan kedua-duanya iman dan amal soleh semua berpunca daripada ilmu. Jadi ilmu tu lebih. Allah Ta'ala nak ajar pada Adam alaihissalam, aku bagi kau ilmu, ilmulah yang akan bawa kau kepada aku. Kalau betul ilmu kau, betul lah kau, sampailah kau kepada aku. Tapi kalau ilmu kau tak betul, tak sampailah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ilmu sebab itu amat penting sekali. Dan ulama-ulama kita dalam mukaddimah buku mereka sebut tentang ilmu. Pasal dalam Quran Allah Ta'ala banyak sebut, ya. Kadang-kadang Allah Ta'ala sandarkan kepada para nabi, dan kadang-kadang Allah Ta'ala sandarkan kepada ulama. Innama yakhshallah min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah daripada hamba-hambanya ialah para ulama. Sebab tu kalau ulama tu tak takut kepada Allah, dia bukan ulama. Ya. Syarat utama menjadi seseorang ulama ialah dia kena takut kepada Allah. Ya, pendapat yang dikeluarkan mesti kerana Allah, bukan kerana kemaslahatan dunia, kedudukan atau namanya. Sebab tu ulama-ulama Yahudi dan Nasara dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pasal dia buat benda bukan kerana Allah, tapi kerana dunia, kerana kedudukan, kerana namanya, kan. Ya, bukan kerana Allah, ya.
Kita mengajar pun kerana Allah, kan? Sebab itu kita mengajar bukan semua benda yang orang nak dengar pun. Kadang-kadang orang tak suka dengar, kita sampaikan juga. Kalau kita sampaikan benda yang orang nak dengar saja, okey lah kan. Tapi kita mengajar berasas kepada apa yang kita belajar, dan benda tu memang kita pasti benar. Orang nak dengar ke, orang tak nak dengar ke, orang suka tak suka, terpulang lah. Laku ke tak laku ke. Panggil kita mengajar, orang tak panggil sudah. Tak rumah. Buat online ke. Tapi saya mengajar online tak suka sangat. Baik, sebab tu saya universiti pun semenjak PKP dulu online saya tolak, saya tak nak. Lepas tu dah 2 tahun ni saya tak pergi universiti, tak mengajar part time tu, tak mengajar. Lama saya mengajar di sana, 5 tahun saya mengajar. Tapi dah PKP, dia buat online, saya tak nak lah, bagi orang lain lah. Lagi tu internet slow kat rumah saya, nak pasang fiber, tak ada, penuh. Port penuh kawasan tu. Rupanya orang Pajarah ni semua kaki internet belaka ya. Mula-mula pindah nak pasang penuh. Bila Unify penuh, yang lain pun tak boleh. Sebab Digi, Maxis semua menumpang Unify. Tak boleh. Jadi harapkan internet handphone buat online tak berapa strong. Itu sudah ambil Digi 1,5 sebulan. Very fast. Kan? Tak ada apa, setengah-setengah ni dia unlimited, tapi dia kontrol ni dia tak kontrol. Okey lah sikit, tapi bila buat online tu boleh lah, tapi tak apa nak laju sangat. Tapi kalau kat depan rumah, laju lah. Bila masuk dalam rumah kan ada dinding, dia slow sikit. Baik. Kadang-kadang Allah Ta'ala sandarkan kepada siapa sahaja yang berilmu. Tak ada syarat ulama, tapi dia ada ilmu, dia juga bakal mendapat kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang surah Al-Mujadalah yang ke-11 kata Allah Ta'ala mengangkat darjat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu. Tak semestinya ulama, ya. Dia kata ulama ni hok berilmu betul lah. Habis kita yang belajar ni, ilmu ada lah, ilmu agama, akidah ada, ilmu sikit. Kadang-kadang tak boleh mengajar majlis surah pun boleh lah, mengajar sahabat-sahabat, anak isteri kan, ada lah ilmu tu. Walladzina utul ilma darajat, orang yang diberikan ilmu, kata Allah, maybe dia bukan ulama, tapi ada ilmu yang baik, juga diberikan darjat yang tinggi. Dan begitulah keadaannya. Sebab itu ulama-ulama kita, bila dia sebut tentang ilmu ataupun nak huraikan suatu benda, biasa dia akan mengmukaddimahkan dengan babul ilmi, the chapter of knowledge. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim atau Muslim ada kitabul ilmi, the book of knowledge. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam mukaddimah Ihya Ulumuddin ada kitabul ilmi ataupun babul ilmi, bab ilmu. Sebelum aku nak ajar pasal akidah ni, nak ajar pasal ibadah ni, nak ajar pasal akhlak atau seumpamanya, kau orang kena faham dulu prinsip ilmu. Maka dia ajarlah ilmu ni ada berapa kategori. Ada ilmu syarak, ada ilmu akad. Ilmu syarak mesti berasas kepada wahyu dan dia dibina hanya melalui nahna Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW. Apa ilmunya? Akidah. Tak boleh cakap soal akidah, mereka mesti ada teks Quran atau hadis Nabi. Pasal dia must be based on revelation only. Tak boleh nak ijtihad, tak boleh nak bagi pendapat, melainkan ada sandaran. Akidah mesti. Begitu juga dengan ibadah, mesti ada sandaran dan dalilnya. Muamalah, hal-hal yang bersifat prinsip, apa bentuk dia bebas, kan? Tak ada dalil pun tak apa. Dulu-dulu tak ada jual beli online. Cari dalil, ada dalil tak? Tak ada lah. Tapi dia menyalahi tak prinsip jual beli? Menyalahi, maka dibenarkan. Kerana dalam hak awal muamalah, hadis Nabi itu berkenaan dengan prinsip, tapi bentuk-bentuknya terbuka dan dia boleh berkembang sepesat-pesat. Kan? Dulu orang berniaga jual beli barang hanya barter sistem. Kau bagi barang, aku bagi barang. Dulu-dulu lah, lama ni. Bukan zaman Nabi dah kira baru, Nabi dah pakai duit. Tapi Nabi pakai duit di
dan dirham yang bukan Nabi keluarkan sendiri, tapi dikeluarkan daripada Rom dan Parsi. Walaupun Rom dan Parsi bukan Islam, tapi Nabi guna duit mereka. Tak boleh? Boleh. Kita boleh berkompromi dengan mereka dalam hal yang berbeza dengan muamalah seumpama ini. Akidah tak boleh lah, kan? Nak pergi cuci kuih mereka tak boleh lah, kan? Tapi benda macam ni boleh ya? Ada duit fiat money, physical money, duit kertas baru je dalam berapa ratus tahun ni, tapi boleh, tak ada masalah. Hari ni Allah, duit maya, kan, virtual money, duit maya. Tuan tak pernah beli lah Bitcoin ke? Ya. Tapi saya belajar dulu fiqh muamalah, duit-duit maya seumpama itu dia tidak mempunyai asas yang kukuh. Sementara dia tidak dikawal oleh mana-mana pihak berkuasa negara. Adalah dia punya perbincangan tu. Saya dulu nak bisnes juga Bitcoin ni. Member saya masuk untung, dia kata. Saya buka lah application, tengok macam mana nak beli, macam mana nak jual. Tapi saya tak beli pun. Saya pun tak jual. Sekadar nak tahu saja. Ya. Kerana kalau kita belajar betul-betul, duit-duit maya seumpama ini, dia tak berapa nak patuh syarak lah sebenarnya. Ya. Tapi tak apa. Dan begitulah ya. Mungkin saya akan hurailah bab tu dalam hal yang lain. Jadi Allah Ta'ala sebut, tidakkah kamu tahu akan Allah Ta'ala itu maha berkuasa. Jadi Allah Ta'ala rili ilmu dengan kekuasaannya. Kerana tidak boleh tidak, kita tidak boleh mengetahui tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala melainkan dengan jalan ilmu, dan begitulah yang lain. Jadi saya rasa mungkin setakat itu dulu. Ada tanya apa-apa? Ada soalan? Aku liqul hadza, astagfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bulan depan, awal bulan cuti sekolah tau. Tak tahu saya balik kampung ke tidak. Tengok keadaan. Kalau saya balik kampung, kita tak ada lah ya. Cuti sekolah 20, bulan 2, 20, tak, bulan ni 29 lah. Cuti sekolah 29 macam tu lah. 3 minggu. Mungkin seminggu saya balik. Tak tahulah minggu pertama ke minggu kedua. Saya balik seminggu je. Biasanya sebab rumah cuti biasa seminggu. Jadi kalau saya balik minggu pertama, okay, saya tak ada lah ya. Kalau saya balik minggu kedua, ada insyaAllah. Tutup majlis kita atas kafarah surah Al-Asr.